Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' summa amma ba'du. Merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan yang telah diberikan kepada kita semua, dan syukur sekali lagi hari ini Allah masih lagi memanjangkan usia kita untuk sampai pada hari ini, iaitu hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan ada kebaikan dan ada manfaat pada hari Jumaat yang setiap kita lalui. Terlebih dahulu saya ingin mengajak kepada tuan-tuan para jemaah sekalian, terlebih dahulu sama-samalah kita berniat iktikaf. Nawaitu iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dan selain daripada itu, sementara kita masih lagi menunggu untuk waktu fardu Jumaat, ada sedikit perkongsian ataupun pengisian yang mudah-mudahan ada kebaikan yang kita boleh ambil daripada setiap program perkongsian ilmu, walaupun kita duduk sahaja di majlis ilmu ataupun duduk dalam masjid, insya-Allah ada ganjaran untuk kita. Allahumma amin. Muslimin sidang Jumaat rahimakumullah, apa yang ingin saya kongsikan bersama tuan-tuan pada hari ini iaitu beberapa perkara yang mana kita biasa datang solat berjemaah, baik di masjid ataupun berjemaah di surau atau di mana-mana sahaja. Cuma ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan iaitu perkara yang begitu penting dan mungkin kita menganggap dia sebagai biasa. Yakni kelebihan tu kelebihan yang kita tidak menitik beratkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni keutamaan pada saf pertama dan diperintahkan untuk menyempurnakan saf-saf yang permulaan, yakni saf pertama. Yakni janganlah berdiri pada saf kedua sebelum sempurnanya saf pertama. Kita kalau boleh pergi berjemaah, dapatkan saf pertama sebagai hari Jumaat. Hari Jumaat kita duduk di hadapan sekali untuk mencari ganjaran saf yang pertama. Dan janganlah kita duduk di saf kedua sebelum saf yang pertama itu penuh ketika solat. Penuhkan saf pertama dulu, kemudian barulah kita berdiri untuk membuat saf kedua, saf ketiga dan seterusnya sehingga ke belakang. Kerana Nabi SAW telah menyatakan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tidak dapatkah engkau semua berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Tuhan? Kharaja alaina Rasulullah SAW faqala, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Nabi menegur kepada para sahabat, tak dapatkah kamu semua ini baris elok-elok, iaitu sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Tuhannya. Lalu para sahabat terpinga-pinga apabila Nabi menegur, dan sahabat bertanya, faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Bagaimanakah para malaikat itu berbaris yang ketika menemui Tuhannya? Lalu Nabi bersabda, qala yutimmunas sufufal awwal wa yatarassuna fis saffi. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa kata Nabi? Sempurnakanlah saf-saf yang pertama dahulu, yakni tidak berdiri di saf kedua sebelum sempurnanya saf yang pertama, dan tidak di saf ketiga sebelum sempurnanya saf yang kedua, dan seterusnya. Dan disebut lagi mereka itu saling merapat-rapatkan saf.
Rapatkan saf ketika solat. Kalau kita lihat daripada Abu Hurairah apa yang dikatanya. Yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Rasulullah menyebut apa? Andai kata para manusia itu mengetahui, seandainya lau ya'lamun nasu ma fi nida, seandainya manusia itu tahu akan kelebihan betapa besarnya pahala azan dan menepati saf yang pertama. Seandainya kita semua tahu. Baik. Kita manusia yang kita masih lagi hidup di atas dunia. Kita yang masih lagi di atas dunia, kita boleh melakukan ibadat, kita boleh melakukan amalan, kita boleh melakukan perkara-perkara kebaikan, maka lakukanlah sementara Allah masih lagi memberi kepada kita peluang. Ataupun Allah masih lagi memberikan nyawa kepada kita. Berbeza dengan orang yang dah mati. Orang yang dah mati, dia tahu betapa besar ganjaran ibadah tersebut, amalan-amalan tersebut, tetapi mereka sudah tidak boleh untuk melakukannya. Sebab itu yang disebut penyesalan bagi orang yang dah mati. Kenapalah aku tidak berbuat sedemikian sewaktu aku hidup? Dia kenapa apabila benda yang dah terlepas? Serupa juga kita. Kita kalau benda dah terlepas, kita akan menyesal. Sebelum itu, kita buat tak tahu je. Sebagai satu contoh, di bulan Ramadan. Setiap awal bulan Ramadan, kita semangat dengan tarawihnya, dengan segala amalan-amalan sunatnya, dengan tadarusnya pada awal permulaan Ramadan. Sebab kita masih hangat, masih semangat di awal Ramadan. Tetapi yang menjadi kesihannya, yang menjadi malangnya, apabila sudah berakhirnya Ramadan, sudah penghujung 10 yang terakhir, sedangkan pada 10 yang terakhir Ramadan itulah yang besar ganjarannya, yang perlu diperbanyakkan dengan amalan-amalan yang baik, yang disebutkan dengan Lailatul Qadar. Di waktu itu kita sudah lemah semangat. Sebab kita kita bersemangat awal, tetapi di akhirnya kita sudah kurang semangat, sambil lewa saja kita beribadah. Itu kebiasaan. Dan selepas dah penghujung, barulah dah hari raya, kita menyesal. Penyesalan yang tidak sudah, adakah kita akan bertemu kembali pada Ramadan. Dan di waktu itulah kita menyeru, Ya Allah, panjangkanlah usiaku untuk bertemu dengan Ramadan sekali lagi. Sebab dah menyesal. Begitu juga kita pada hari ini. Sementara kita masih hidup, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk melakukan, dibolehkan untuk kita melakukan amal kebaikan, lakukanlah dengan sebaik yang mungkin, lakukanlah dengan sebanyak yang boleh. Lakukan dengan sebaik yang mungkin dan lakukan dengan sebanyak yang boleh. Jadi, bila berbalik kepada kisah ini, seandainya manusia itu tahu akan kelebihan, betapa besarnya kelebihan azan dan saf pertama. Kemudian, tidak dapat memperoleh jalan itu melainkan dengan mengadakan undian. Dan seandainya untuk mendapatkan saf pertama ini, ada security di hadapan bagi nombor. Sanggup. Seandainya tahu. Sebab kerana kita ni sambil lewa, dan kita tak tahu berapa banyak besar ganjaran yang Allah berikan kepada kita, sebab itu kita duduk di belakang. Waktu bila kita akan masuk masjid? Waktu apabila dah iqamah. Dah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Waktu itu barulah nak masuk ke masjid. Di waktu awal, kita mempersia-siakan sahaja saf-saf di hadapan yang masih kosong, dan kita mempersiapkan untuk masuk awal, untuk duduk beriktikaf di dalam masjid. Dan bahkan yang lebih malang lagi, di waktu khutbah, ini kita ingatkan para jemaah sekalian, saya ingatkan diri saya dan jemaah sekalian, ingatkan jiran-jiran sebelah kita nanti. Jiran kita duduk sebelah waktu sembahyang, waktu kita dengar khutbah, ingatkan. Ada yang waktu khutbah, khatib sedang baca khutbah, dia boleh main telefon. Tolong kita ingatkan pada sahabat-sahabat kita yang duduk di bersebelahan dengan kita,
Kalau ada yang sebegitu, tegur dia. Jangan tegur dia, cuit dia. Macam tu ya. Jangan bercakap. Kalau kita bercakap pun, sia-sia juga. Tegur. Kebanyakan masyarakat pada hari ini lebih terlalu leka dengan telefon daripada mendengar khutbah. Sedangkan mendengar khutbah itu wajib. Mendengar khutbah itu wajib. Rukun. Solat Jumaat rukunnya mendengar khutbah. Mendengar 2 khutbah dan juga solat Jumaat 2 rakaat. Kita leka datang masjid, main telefon. Khatib sedang berkhutbah, main telefon. Ada kuliah, main telefon. Dan kadang pengkuliah di hadapan, dia berkuliah di belakang. Bersembang bukan main kuat. Bukan masjid sini, masjid tempat lain. Masjid sini semua okey, alhamdulillah. Kalau kita rasa kita tak mahu mendengar tazkirah, tak mahu dengar kuliah, boleh bersembang, duduk di belakang. Di luar dewan solat. Jangan mengganggu jemaah yang lain untuk mendengar tazkirah, mendengar kuliah untuk mencari ilmu dan mencari keberkatan iktikaf dalam masjid. Itu. Kalau orang tahu kemuliaan yang awal tadi. Sebab itu kita digalakkan, hadis Nabi menyebut, awal kita datang masjid. Tetapi dalam awal kita datang masjid, janganlah kita terburu-buru sampai berlari-lari. Tidak. Berlari-lari anak berjalan kecil, yakni untuk menambahkan setiap langkah yang kita langkahkan itu, ada ganjaran, ada pahala. Perbanyakkanlah langkah kita untuk ke masjid. Ada sebegitu. Dan seandainya diberikan undian oleh pihak masjid, siapa dapat saf pertama? Bagi undi. Pastilah nescaya mereka akan sanggup untuk turut serta dalam mengadakan undian siapakah yang dapat saf pertama. Kalau seandainya disebut, lau ya'lamun nas, kalau seandainya manusia itu tahu, ma fi nida'i was safil awal. Kalau orang tahu kelebihan yang azan ataupun saf awal. Duduk di saf yang pertama. Dan juga Rasulullah mengatakan apa dia? Sebaik-baik saf kaum lelaki itu adalah saf yang pertama. Baik, saf pertama di masjid kita ni yang pertama ni. Sambung di hadapan sana tu. Yang sini sambung di sini. Orang lelaki sebaik-baik adalah saf yang pertama. Dan seburuk-buruk saf bagi mereka ialah saf yang penghabisan. Seburuk-buruk saf bagi orang lelaki adalah saf yang paling hujung sekali. Berbeza dengan kaum perempuan. Berbeza. Adapun sebaik-baik saf bagi kaum wanita ialah saf yang paling hujung, saf penghabisan. Sedang yang seburuk-buruk saf bagi kaum wanita adalah yang pertama. Sebab itu di masjid-masjid, musola-musola, dia mestilah perempuan itu di belakang, macam di masjid kita di daerah belakang sana. Kalau kita sembahyang fardu biasa, kita saf sampai setengah masjid ataupun kadang lebih sikit, yang perempuan di belakang. Itu memang sebegitu. Ada setengah masjid yang perempuan berbeza satu saf saja dengan lelaki, yakni bersebelahan sebelah kiri. Ada setengah-setengah yang sebegitu. Perebutlah peluang sementara Allah masih lagi memberikan kesempatan kepada kita semua. Saya nasihatkan diri saya dan juga tuan-tuan sama-sama untuk kita memperbanyakkan kebaikan dan memperbanyakkan amal ibadat baik. Kita masih lagi dalam bulan yang disebut dengan bulan Maulid ni, selawat jangan lupa. Adakah tuan-tuan hari ini sudah berselawat? InsyaAllah semua sudah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam hadis yang lain disebutkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabi ta'akhuran faqala lahum. Rasulullah melihat kalangan sahabat-sahabatnya yang kemunduran, yakni ada orang yang suka berdiri di saf belakang. Lalu Nabi bersabda, majulah engkau semua. Nabi suruh sahabat, maju ke depan. Jangan kamu berdiri di belakang saf, maju di hadapan.
Dan ikutilah saya, ikut kepada Nabi, dan hendaklah mengikuti engkau semua orang yang sesudah kamu ikut. Yakni rapatkan ke hadapan, saf-saf tu rapat di hadapan. Maka tidak terhenti sesuatu kaum itu suka belakang, sehingga mereka akan dibelakangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita suka nak cari yang di saf belakang, jangan sampai nanti Allah akan letak kita di belakang di hari kiamat. Maksudnya, kalau orang itu yang gemar membelakangkan dengan kemuliaan, orang yang tidak suka dengan kemuliaan yang Allah berikan, disebutkan saf pertama itu lebih baik, tetapi dia lebih suka duduk di belakang sebab nak balik awal. Nak balik awal, takut nanti pisang habis. Takut lagi nanti apa? Oh, ada makanan kat belakang. Kalau saya keluar lambat, habis makanan. Jangan kira begitu. Biarlah kita mengambil apa yang Allah berikan kepada kita itu lebih besar ganjarannya kalau orang itu yang gemar membelakang dengan kemuliaan. Suka di belakang dalam kemuliaan, dia tak suka ke depan. Suka di belakang. Tentu dibelakangkan oleh Allah dalam pemberian kerahmatan. Nampak tu? Allah membelakangkan pemberian rahmat kepada kamu disebabkan kerana kamu tidak suka untuk berada di hadapan dalam perkara kemuliaan di sisi Allah. Jangan sampai kita bersifat sebegitu, dikhawatiri Allah membelakangkan kita dalam memberikan apa jua kebaikan, lebih-lebih lagi rahmat Allah. Sebab itu kalau kita memohon kepada Allah, iaitu memohon rahmat kepada Allah. Kalau nak mengikut dengan amal ibadat yang kita lakukan adalah tidak setanding dan tidak untuk memadai dengan apa yang Allah berikan, tetapi apa yang kita dapat semuanya adalah dengan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dalam kehidupan yang kita seharian akan jalankan. Kita cuma perlu memohon kebaikan di sisi Allah dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubahlah diri kita. Kita ubah diri kita daripada kehidupan kita yang sebelum ini kita suka duduk di belakang, suka berada jauh daripada masjid. Kita hari-hari kita datang masjid 5 waktu tiap-tiap hari. Adakah kita telah mengajak jiran kita, jom kita pergi masjid sama untuk beribadah, untuk sama-sama kita berjemaah? Pernah tak kita ajak? Ajaklah jiran kita, anak-anak kita, didik. Walaupun anak-anak kita itu masih kecil, bawalah ke masjid, ajarkan dia dengan suasana masjid. Jangan sampai nanti apabila kita tidak mengajar anak kita itu dengan suasana masjid, apabila dia dah berumur dan apabila dia sudah dewasa, maka lihat untuk kita mendidik dia, untuk kita membimbing anak-anak, bawa ke dalam masjid untuk mendapatkan suasana yang di dalam masjid. Sebab dia lebih selesa di rumah bermain dengan telefon, bermain dengan game, bermain dengan alat elektronik, dan dia tidak suka untuk datang ke masjid. Sedangkan datang ke masjid, ke rumah Allah ini adalah satu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di samping itu, perbanyakkanlah kita berzikir kepada Allah. Banyakkanlah membaca Quran. Sekurang-kuranglah setiap waktu solat, bacalah Quran. Walaupun sekurang-kurang satu helai ataupun satu muka, diamalkan setiap hari dan setiap hari ditambah dan ditambah amalan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Allahumma amin. Mohon maaf daripada saya, sekadar itu saja. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada waktu yang akan mendatang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak baik dan kelemahan datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.